بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man sabbaha Allahu fi duburi kulli salatin salasan wa thalathin wa hammadallaha salasan wa thalathin وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, barang siapa yang bertasbih tiap-tiap kali lepas semayang 33 kali, dan barang siapa yang bertahmid tiap-tiap kali lepas semayang 33 kali, dan barang siapa yang bertakbir tiap-tiap kali lepas semayang 33 kali. Dan kata Nabi SAW, dan dia menyempurnakan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan-kesalahan dia, sekalipun kesalahan itu sebanyak buih di laut. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW telah bagi tahu kepada kita satu benda yang mudah dibuat, tapi pahala dia besar. Iaitu barang siapa yang lepas semayang, dia kata Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Barang siapa yang sebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 33, jadi 99. Disempurnakan dengan kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis sekali. Kata Nabi SAW, ghufirat khatayahu, diampun segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dia. Imam An-Nawawi menjelaskan maksud diampunkan kesalahan-kesalahan itu ialah kesalahan yang merupakan dosa-dosa kecil. Maka diampun dosa-dosa kecil dia, wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosa kecil dia sebanyak buih di lautan, Allah ampun belakang. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marrah kanat lahu 'idla 10 riqab wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yawmahu dhalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa rajulun 'amila akthara minhu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, atau kama qal. Hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa yang kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir
100 kali sehari. Siapa yang sebut zikir itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali sehari. Kanat lahu idla ashri riqab. Pahala Tuhan bagi kat dia seumpama dia memerdekakan 100 hamba. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Allah bagi ke dia 100 pahala. Pahala yang dia dapat seumpama pahala memerdekakan 10 orang hamba. Itu satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tulis kepada dia 100 pahala lagi sebagai tambahan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dihapuskan daripada dia 100 dosa yang dia buat. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya. Allah Subhanahu wa taala pelihara dia daripada gangguan dan daripada kacau syaitan, daripada awal-awal pagi sampai petang. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa rajulun 'amila aktsara minhu. Dan tak ada orang yang dapat lebih besar pahala daripada dia ni, melainkan orang yang mengucapkan benda tadi lebih pada dia. Tak ada orang yang akan dapat menandingi pahala orang yang sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut 100 kali. Orang yang sebut benda ni 100 kali, pahala dia cukup besar. Tak ada orang boleh menandingi besar pahala orang yang sebut benda ni 100 kali, melainkan orang yang sebut lebih daripada 100 kali. Nabi kata begitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda lagi, Nabi kata, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa zikir sebut subhanallah wa bihamdi, sehari dia sebut 100 kali, huttat khatayahu. Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kecil dia. Wa in kanat mithla zabadil bahri. Sekalipun dosa kecil itu sebanyak buih dalam laut. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni kita duk buat selalu dah. Cumanya kita tak tahu kata benda ni sebenarnya disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suruh sungguh-sungguh. Hak tu kita tak tahu. Kita duk buat lama dah. Lepas semayang kita jarang nak bangkit daripada tikar semayang, melainkan setelah kita zikir benda-benda ni tadi. Tapi kita duk buat benda ni selama ni atas ikut-ikut. Selama ni kita semayang, tu imam yang duk jadi imam di masjid ni memang duk bawa benda ni. Kita buat benda ni ikut-ikut. Malam ni kita tambah satu ilmu lagi. Rupanya benda ni dibuat berdasarkan kepada suruh Nabi. Bukan sahaja Nabi suruh, bahkan Nabi suruh sungguh-sungguh. Bukti kata Nabi suruh sungguh-sungguh tu ialah apabila Nabi SAW kata pahala dia yang pertama, dia dapat pahala seperti orang yang memerdekakan 10 orang hamba. Satu. Yang kedua, dia dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala tulis kepada dia 100 kebajikan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala hapuskan 100 dosa kecil dia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala janji bahawa dia akan dipelihara daripada awal pagi sampai petang daripada gangguan syaitan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak ada orang yang lebih baik daripada orang ni. Orang yang menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang sebut benda ni 100 kali, melainkan orang yang sebut lebih daripada 100 kali. Dan ini sabit daripada hadis yang sahih, hadis muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan ini hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan dalam ayat 41, 42 surah Al-Ahzab, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Maksud dia, wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak.
Tuhan sendiri sebut dalam Quran, Tuhan kata, wahai orang yang beriman, uzkurullaha zikran katsira. Ingat Allah, ingat banyak-banyak. Tuhan kata, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah. Banyak-banyak sebut subhanallah, sama ada pagi ataupun petang. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Shadaqallahul azim. Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman dalam ayat ni, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Allah Subhanahu wa taala kata, dan berzikirlah kepada Tuhan kamu dalam hati kamu, dalam keadaan rendah hati dan takut pada Allah. Tuhan suruh. Allah Subhanahu wa taala guna fi'il amar. Dalam bahasa Arab dia kata fi'il amar, perintah suruh. Wadhkur, dan hendaklah kamu zikir kepada Tuhan kamu dalam hati kamu, tadarruan wa khifah, dalam keadaan kamu tunduk rendah hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri minal qaul, dan hendaklah kamu zikir itu tanpa derah suara. Allah Subhanahu wa taala kata zikir itu wa dunal jahri, tanpa kamu derah suara. Allah Subhanahu wa taala sebut begini dalam ayat 205 surah Al-A'raf. Dia ada penjelasan kepada ayat ini. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat dia. Sahabat tanya Nabi, Tuhan kita ni dekat ke jauh? Ini hadis, tuan-tuan boleh rujuk di dalam tafsir Ibnu Katsir pada mentafsirkan ayat 205 surah Al-A'raf yang kita baca tadi. Dia wa'mai satu hadis Nabi SAW. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, Tuhan kita ni, dia ni dekat ke jauh dengan kita? Kalau sekiranya Tuhan dekat, adakah kita hanya perlu berbisik waktu berzikir? Ataupun kalau sekiranya Tuhan kita jauh, adakah kita perlu menjerit waktu berzikir? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, Tuhan kita ni dekat ke jauh? Kalau Tuhan dekat, adakah bermakna kita ni zikir memadai dengan suara pelan aja kerana Tuhan dekat? Ataupun Tuhan ni jauh pada kita, maka dengan kerana itu zikir kita kena derah. Bila sahabat tanya Nabi benda yang macam ni, Allah Subhanahu wa taala buat turun satu ayat pada Nabi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat tu. Maksud dia, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan kalau hamba aku tanya kamu tentang aku. Tuhan buat turun ayat Quran, suruh Nabi baca ayat ni dekat sahabat hak tanya Tuhan jauh ke dekat. Allah sebut dalam ayat tu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan kalau hamba aku tanya kamu tentang aku, fa inni qarib, hamba kat depa kata aku dekat dengan depa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan permintaan depa apabila depa minta apa-apa pada aku. Maka Nabi SAW pun baca ayat ni dekat sahabat dan Nabi menjelaskan. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada kita semua. Bahkan Allah lebih dekat daripada kita dengan tengkok menatang yang kita duk naik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Maka berzikirlah kamu kepada Tuhan kamu dalam hati kamu, dalam keadaan rendah diri, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri minal qaul, dan tak payah derah-derah waktu kamu berzikir. Bil ghuduwi wal asal, dan zikir biarlah pada waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah hampa jadi daripada kalangan orang-orang yang lalai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemuncak kepada kita disuruh ingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini, Allah sebut dalam ayat 152 suratul Baqarah.
Firman dia, fadhkuruni azkurkum. Maksud dia, berzikirlah kamu pada aku ingat kamu. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat tu, fadhkuruni, berzikirlah kamu pada aku. Azkurkum, sebagai balasannya, aku ingat kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi kita mau selain daripada Allah ingat kita? Kalau Allah Subhanahu wa taala ingat kita, dia jaga kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingat kita, dia pelihara kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingat kita, dia sentiasa akan tolong kita. Maka tak rugi kita guna masa yang ada untuk zikir kepada Allah, untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Kerana ingat Allah langsung tidak membawa rugi apa-apa kepada kita semua. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.